إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullah. Kat mana kita berhenti? Qala al-musannifu rahimahullah. Dan bukannya melihat Allah Ta'ala dengan biji mata. Qala al-musannif rahimahullah. Dan bukannya melihat oleh Allah Ta'ala dengan biji mata. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan basar, pelihat. Allah Ta'ala melihat akan tiap-tiap yang mawjud, akan tiap-tiap perkara yang ada. Sama ada perkara yang ada itu ialah qadim ataupun ialah makhluk. Kita belajar dah minggu hari itu. Jadi melihat Allah Ta'ala, sifat basar Allah, adakah duduk ataupun adakah Allah melihat dengan ada biji mata lah, kan? Sifat yang ada duduk pada biji mata seperti kita makhluk ni? Jawapan dia tidak. Allah Ta'ala sama sekali tak menyamai dengan kita. Situ duduk dia, situ dah kita faham dah, kan? Apabila kita sebut Allah Ta'ala tak serupa dengan sekalian yang baharu, kan? Sama ada mukhalafah tu pada zat Allah dan juga pada sifat Allah. Jadi sifat Allah yang kita belajar pada hari ini ialah sifat sifat basar, pelihat.
Jadi Allah Ta'ala melihat dengan setiap akan setiap maujud ni, adakah nak sama, nak serupa lagu macam mana kita makhluk yang baharu ni melihat? Jawabnya tidak. Kita ni sungguh, kita ni makhluk ni syarat nak boleh melihat kena ada biji mata. Lepas tu kena ada pula sifat pelihat tu, kan, yang ada pada kita makhluk ni di anak mata tu, kan. Tak ada kalau biji mata saja, tapi tak ada sifat pelihat pun tak boleh melihat juga. Macam orang buta tu, bukan dia tak ada biji mata, tapi dia tak ada sifat basar. Makhluklah kita ni, kan. Jadi apabila apabila kita ni ada biji, kan, ada biji mata, ada sifat tu di anak mata kita tu sekali dengan biji mata kita tu lah, kan, tu yang kita boleh melihat. Allah Ta'ala seperti itu ke? Adi Musa ni haba awal lagi dah. Sama sekali Allah Ta'ala, sama sekali Allah Ta'ala tidak menyamai, tidak serupa dengan kita sekalian makhluk ni. Tak lah. Tu melihat Allah Ta'ala-nya. Baik, habis tang situ, mudah je, tak payah mana. Jangan duk pi i'tiqad lah, jangan duk pi faham lah Tuhan tu macam kita, kan. Allah melihat kita dengan guna biji mata. Jangan duk pi faham macam tu, salah. Tu dah serupa Tuhan dengan kita jadi ni. Kemudian ni musannif kata lagi, bersalahan yang baharu. Maksudnya bersalahanlah oleh Allah Ta'ala bagi yang baharu. Tak serupa melihat Allah dengan melihat kita yang baharu ni. Tu maksud dia. Kita makhluk baharu ni, kita maklum dah melihat kita tu seperti apa. Maka melihatnya tu yang baharu, maka melihatlah oleh kita setiap makhluk yang baharu ni seperti kita lah manusia ni dengan biji mata, kan. Kalau tak ada biji mata tu nak boleh melihat ke kita? Jawabnya tak boleh melihat. Tak ada lah, tak ada orang lah, tak ada siapa lah kita manusia ke siapa binatang ke ikut lah, kan. Tanpa anak mata, tanpa biji mata, tiba-tiba dia boleh melihat tak? Allah Ta'ala letak sifat melihat, sifat pelihat pada kita makhluk ni di anak mata kita, kan. Tu pun kena celik mata baru boleh tengok. Kalau duk pejam mata, ada anak mata tapi dia pejam mata, ada biji mata tapi duk pejam, nampak ke tak? Tak nampak juga. Tu bersyarat. Kita ni melihat tapi ada syarat. Cukup syarat-syarat ni baru kita boleh melihat. Ni makhluk Allah Ta'ala tak ada syarat apa-apa. Tu tak serupa tu. Tu yang kata bersalahan ni. Baik. Lepas tu kata lagi al-musannif, dengan syarat hampir lagi berjirim, kan. Tu pun hak kita makhluk ni. Nak cerita cara lihat kita manusia ni contohnya. Pertama nak kena ada biji mata, kan. Yang kedua ada syaratnya kena hampir. Suatu yang kita tengok tu, suatu benda yang kita lihat tu kena dekat dengan kita baru kita nampak. Kalau duk jauh daripada kita lah, kan, bolehkah kita nampak suatu perkara yang jauh dari kita? Jawabnya tak boleh tengok. Ni kita makhluk.
kenalah dengan kata kita tu baru tu, kan? Lepas Tuhan tu ada kait dengan jauh ke? Ada kait dengan jauh, ada kait dengan dekat ke? Oh, tak ada kait, tak ada jauh, tak ada dekat bagi Allah Ta'ala. Nah, hak ada jauh, hak ada dekat kita jirim ni, kita makhluk ni, kan? Kita yang bertempat, suatu yang tempatnya dekat dengan kita, suatu yang tempatnya jauh daripada kita, itu bertempat, kan? Adapun Allah Ta'ala dia tidak bertempat, kan? Maka tak boleh kita nak kata jauh dengan Allah lah, dekat dengan Allah lah. Tak ada lagu tu. Situ kena tilik betul-betul maksud dia tu. Baik, lagi berjirim, syaratnya pula dahlah kena ada biji mata. Kita ni nak tengok sesuatu, lepas tu kena dekat dengan kita, lepas tu pula kena berjirim. Nah, perlu ada tubuh badan yang berjirim, orang panggil. Nah, suatu yang mengambil lapang ni lah. Nah, atau bahasa mudah kita, perkara yang bentuk tubuh badannya kasar, yang boleh dilihat dengan mata kita. Ada jisim yang halus seperti roh, kan? Ataupun sesuatu lah, kan? Roh ke, malaikat ke, kan? Dia bukan jirim macam kita ni, kan? Dia jisim yang halus, kan? Walaupun dia tu juga ialah makhluk, tapi kita nampak tak nampak juga, kan? Nah, itu syarat-syarat kita terbatas lah. Maksudnya kita manusia, kita makhluk ni, kan? Allah Ta'ala jadikan sifat pelihat pada kita ni, kan? Ada perkara, ada setengah perkara yang kita boleh lihat, ada setengah perkara, kan, yang kita tak boleh lihat. Nah, maknanya tidak semua maujud. Nah, maksudnya kita ni, contohnya manusia lah kita, kan, hanya boleh melihat setengah-setengah perkara yang maujud saja. Setengah perkara maujud yang lain kita tak boleh tengok. Supaya roh tadi ni, nampak tak roh kita ni? Ada roh ni, kan? Tapi boleh tengok tak? Nampak dengan mata ke? Tak nampak, kan? Itu setengah kita boleh tengok, setengah lagi kita tak boleh tengok. Tapi berbeza dengan Allah Ta'ala. Ada sifat, hari tu kita mengaji apa dia? Sifat basar Allah bertakluk kepada semua maujud. Sama ada yang maujud tadi kita sebut dah, kan? Sama ada yang maujud itu ialah qadim ataupun ialah baharu, kan? Jadi makhluk yang baharu ni dia maujudlah, kita ni adalah. Nah, makhluk ni, nah, semua dilihat. Sama ada dia tu berjirim ataupun sama ada dia tu jauhar fardi, jisim yang halus seperti roh ke, malaikat ke, jin ke, kita bukan nampak tu, kan? Tapi Allah Ta'ala melihat kesemuanya. Tu maksud dia. Nah, tak ada satu pun daripada yang ada ni yang tidak dilihat oleh Allah. Duduklah tak mana-mana. Nah, duduklah kita ni di mana-mana pun, kan? Dalam keadaan gelap gelita ke, kan? Tu pun syaratnya kena ada cerah, ada wasitah cahaya. Kita boleh tengok sesuatu tu, kena ada perantaraan cahaya. Apabila ada cahaya, terang, kan? Apabila terang, baru kita boleh nampak sesuatu tadi. Cuba tak ada cahaya, gelap maksud dia, kan? Benda tu penuh depan kita tapi gelap, nampak tak? Tak nampak juga, kan? Itu terbatas. Banyaklah syarat-syarat, kan, bagi kita boleh melihat sesuatu. Tapi di sisi Allah tak ada syarat.
Apa yang ada asalkan maujud. Lepas tu kita habaq tadi yang maujud. Apa yang maujud? Pertamanya qadim, yakni zat Allah, sifat Allah, itulah maksudnya qadim. Allah melihatnya. Dan maujud yang kedua, perkara maujud yang kedua ni kita ni hadis. Ada apa dia? Hawadis, muhdas, yang baru ni. Pun dilihat oleh Allah. Ada setengah-setengah ke yang Tuhan nampak, setengah lagi Tuhan tak nampak serupa kita. Itu kata bersalahan. Faham maksud bersalahan tu? Baik, habis dalam situ, mudah saja. Dan tiada dinding yang menegahkan dia. Kemudiannya lagi seterusnya kita nak faham lagi sifat basar Allah. Allah melihat. Allah Ta'ala bersifat dengan pelihat. Dengan sifat tersebut Allah melihat dengan tidak ada biji mata apa semua tak sakni tu. Jadi katanya lagi al-musannif, dan tiada dinding yang menegahkan dia tu melihat Allah Ta'ala. Dhamir dia tu kembali ke melihat Allah Ta'ala. Katalah ada ke tidak sebarang dinding, sebarang hijab. Kita kata hijab pun dia juga kalau terjemah ke bahasa Melayu kitanya dinding. Ikutlah dinding tu daripada apa, kain ke, batu ke, yang kita kira yang menegah, yang menghalang perkara tersebut dari dilihat oleh Allah. Pasal apa Tuhan tak boleh melihat sesuatu tu? Pasal didindingkan sesuatu tadi dengan satu dinding. Adakah boleh kita kata lagu tu? Dan tidak. Hak syarat boleh melihat dengan syarat tak ada dinding ni, kita makhluk ni. Suatu tu kalau duduk berada di sebalik dinding saja, walaupun dekat dengan kita memang tak nampak dah. Kita memang tak boleh melihat dah. Apa dia pun tak tahu. Apa dia pun tak tahu. Balik dinding tu kita tak nampak. Jadi kita sungguh Tuhan serupa kita ke? Itu sebab tu kita abang tadi duduklah di mana-mana. Sebab tu kita ni apabila kita duk belajar sifat-sifat Allah, contohnya kita duk belajar sifat basar Allah, mendatangkan keinsafan di dalam hati kita. Kita sentiasa duk sedang, sentiasa duk ingat dalam hati kita bahawasanya Allah melihat kita. Duklah tak mana-mana. Tu kan. Pertama kita belajar sifat Allah, kita kenal, kita mengetahui, serta kita i'tiqadkan akan sifat Allah tersebut. Kemudiannya mendatangkan ingatan, kesedaran dalam diri kita. Apa pun yang kita buat, semuanya dilihat oleh Allah. Kena ingat tu. Sama ada perkara yang kita buat tu amalan soleh, ni kita duk mengaji, kita duk belajar ilmu agama ni, alhamdulillah ni ibadat kita kepada Allah. Allah melihat, ya Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Masing-masing ada ta'aluk masing-masing. Ilmu, cara ta'aluk sifat ilmu Allah, sama cara ta'aluk sifat sama Allah. Basar, cara ta'aluk sifat basar Allah. Jadi kita i'tiqad dalam hati ni, duk sedar ni, duk rasa ni, kata rasa. Kita berasa dalam hati kita Allah melihat kita ni. Tak beranilah nak buat dosa.
Hatta yang kita buat tu ialah maksiat, derhaka kita kepada Allah. Allah Ta'ala melihat tak perkara-perkara maksiat yang kita buat? Oh, Allah melihat. Kan? Tu datang kegerunan, datang keinsafan, datang ketakutan, perasaan takut kita kepada Allah dari melakukan perkara-perkara maksiat. Tak beranilah duk rasa ni Tuhan tengok ni aku dah buat apa ni, kan? Biar rasa macam tu. Ni mengaji saja je tapi tak ada rasa apa-apa, kan? Dia nak kena ada juga rasa, ilmu rasa tu, kan? Tahu dah, i'tiqad dah Allah melihat, tapi tak rasa lagi Allah melihat kita. Tambah lagi rasa pula, itu tasawuf dah. Kita duk belajar ilmu rasa kan, berperasaan Allah melihat kita tu, itu tajuk ilmu tasawuf. Tak tambah lagi hak yang ni kita belajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid, kan? Ilmu akidah, ilmu iman, kan? Tambah lagi, dia kena naik sekali. Jangan duk tahu saja tapi tak ada rasa apa pun. Kan? Bukan tak tahu Allah melihat, kan? Tapi siapa tak tahu, kita seolah-olah duk berasa lagu Tuhan tak tengok kita ni gamaknya lah, kan? Dalil ni kita duk buat salah selalu, berasa tak takut, berasa tak susah hati, berasa tak ada kisah apa, kan? Yang ni tak ada rasa lagi, ilmu perasaan tu tak ada lagi. Baik, habis dari situ. Kemudian sambung lagi. Maka pada ini ialah tiada bersalah-salahan ulama. Jadi katanya al-musannif, maka sabitlah pada ini. Mana dia tu taksat ni? Bukannya melihat Allah Ta'ala dengan biji mata, bersalahan yang baharu. Sampai habis taksat ni. Ialah yang ni tak ada khilaf ulama. Maknanya sebulat suara ulama mengatakan Allah Ta'ala melihat perkara yang maujud, tidak dengan biji mata tu, bukan dengan biji mata tu. Hatu sebulat suara. Tak ada seorang ulama kata Allah melihat dengan biji mata. Tak ada. Tak ada siapa ulama kata pun Allah Ta'ala melihat sesuatu dengan ada syarat. Tak ada ulama kata, kan? Itu maksud dia tiada bersalahan. Khilaf tu tak ada, setuju belaka seluruh ulama. Allah tidak melihat dengan biji mata. Allah melihat sesuatu tidak bersyarat dekat, kalau jauh tak nampak, syaratnya kena ada kena suatu yang dilihat tu mestilah berjirim, bertubuh badan. Senang bahasa lagu kita sebut tu, kan? Kalau seperti jisim yang halus, kan, Tuhan tak nampak, tak ada ulama kata lagu tu. Aku kata ada khilaf, ada qaul dhaif ke, kan, kata syaratnya dekat baru Tuhan nampak, jauh Tuhan tak nampak. Tak ada kata lagu tu. Baik, habis dari situ. Senang je, tak ada payah mana. Lepas tu bermula makna ta'alluq keduanya dengan yang maujudat itu. Dhamir keduanya kembali kepada sama' dan basar. Baik, apa maksud? Bertakluklah oleh sifat sama Allah dan juga sifat basar Allah, bertakluk kepada sekalian perkara yang maujudat, sekalian yang maujud. Dua lah maksudnya yang maujud ni secara kasarnya. Yang pertama yang qadim, yakni Allah.
Yang keduanya nilah kita nilah, yang baharu ni. Baik. Jadi apa maksud dia? Ta'alluq tu lah kan. Kita dah bahas tajuk ta'alluq hari tu ni. Baik. Iaitu makna ta'alluq keduanya dengan yang maujudat ini ialah menuntut oleh keduanya yakni sama' dan basar. Maknanya ada suatu perkara yang dituntut selain daripada menuntut kedua-dua sifat ni ada pada zat. Itulah makna ta'alluq kita mengaji hari tu. Kita terjemahkan setengah tu diterjemah dengan reti dia kerja. Kan? Maknanya selain daripada adanya sifat ni pada zat Allah, ada kerja lain pula yang dia buat. Senang nak faham maksud dia gitu. Kan? Maknanya selain dari adanya sifat tu pada zat Allah, semua sifat-sifat yang wajib ni ada di zat Allah. Kan? Cuma bezanya bertakluk atau tidak bertakluk. Dalam keluarga sifat ma'ani, kecuali sifat hayat yang tidak bertakluk. Kan? Adapun sifat ma'ani yang selain daripada hayat, masing-masing ada kerja masing-masing. Adapun lain daripada sifat ma'ani yang tadi ni, selain dari hayat tu juga tidak bertakluk. Sifat wujud tidak bertakluk. Sifat salbiyah, sifat maknawiyah pun tidak bertakluk. Kan? Dia cuma hanya sabit sungguh ada pada zat, sungguh tentu sungguh ada pada zat Allah. Sungguhlah orang panggil sifat yang bangsa sungguh dalam hati tu. Baik. Dan begitulah sifat hayat pun tidak bertakluk. Boleh sifat ma'ani terkait dengan ma'ani tu, lain daripada hayat ia bertakluk. Dan takluknya tak sama. Jadi dia kata ta'alluq sifat basar sama macam ta'alluq sifat sama. Tak boleh pula kata lagu tu. Walaupun nama ta'alluqnya inkisyaf, nyata, terang, kan? Tapi kerja tak sama. Kalau kata sama, kita kata mendengar. Kalau kata basar, melihat. Mendengar dengan melihat tak sama. Sehari kata sama pun boleh melihat. Selain daripada sifat sama tu boleh mendengar, Allah boleh mendengar, kan? Juga Allah boleh melihat. Melihat dengan sifat sama. Tak ada lagu tu. Pasal Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Basarlah kerjanya melihat. Sama kerjanya mendengar. Jadi masing-masing ada kerja masing-masing dan pekerjaannya tak sama. Kalau sama, dia akan menjadi tahsilul hasil. Akan menyebabkan orang panggil menghasilkan perkara yang dah hasil. Kalau kata sifat sama, selain dari mendengar juga boleh melihat, kan? Maka buat apa ada basar? Basar tu untuk melihat, kan? Buat apa ada basar? Menghasilkan hak hasil tu. Pasal Tuhan boleh melihat dah dengan sifat sama. Nak melihat apa lagi dengan sifat basar? Dia akan jadi lagu tu sat lagi. Ilmu mengetahui pun lain juga. Inkisyaf dia tu. Okey. Jadi jalan dia kerja tak samalah. Baik. Cuma takluk tempat takluk, kan, kepada sekalian yang maujud. Kalau sama dengan basar, itu sama qadim dan juga hadis tadi ni. Tapi cara kerja masing-masing tak sama. Gitulah kita kata dah. Baik. Lepas tu katanya al-musannif, iaitu yakni makna takluk keduanya dengan yang maujudat ni ialah menuntut oleh keduanya. Ingatlah maksud menuntut tu,
Dhamir keduanya kembali kepada sama' dan juga basar. Dengan menyatakan bagi sekalian yang maujudat, sekalian yang ada. Inilah kita sebut tadi inkishaf. Menyata tu maknanya nyata. Nyata sekalian yang maujud bagi Allah. Nyata tu makna terang, jelas, tak ada terdinding, tak ada terhilang dari dilihat ataupun dari didengar oleh Allah Ta'ala. Jadi tempat ta'alluq kedua-duanya iaitulah dipanggil al-mawjudat, sekalian yang ada. Dua sifat ni kan menyatakan dengan dia kan akan semua perkara yang namanya maujud. Fahamlah maksud dia tu kan. Apa maksudnya nyata? Menyata tu kita boleh makna nyata, nyata ataupun terang, jelas, tak ada tersembunyi. Maksud nyata tu tak ada aku kata ada setengah-setengah perkara maujud yang tidak dilihat oleh Allah, ada setengah yang lain dilihat. Semuanya terang, nyata. Baik. Lepas tu kata musannif lagi, dan diketahui pada yang demikian itu, dan bolehlah dapatlah kita mengetahui daripada yang demikian itu. Mana tu tak sah ni? Menyatakan oleh keduanya bagi sekalian yang maujudat. Tak sah ni. Apa maksud dia? Apa reti kata-kata ni, perkataan ni? Makna dia yang bolehlah kita fahamnya begini, ialah bahawasanya tiada ta'alluq keduanya itu, yakni sama' dan basar, tidak bekerja, bukan real dia, bukan kerja dia. Tidak bertakluk kepada yang mustahil, kepada perkara-perkara yang tidak ada. Mustahil itu mana yang mustahil wujud, tentu tak ada, mesti tidak. Kan? Seperti kita kata apa? Syirik. Adakah syirik bagi Allah? Tak ada. Adakah Tuhan, contohnya Tuhan selain daripada Allah? Allah Ta'ala nampak dah? Allah Ta'ala mendengar dah Tuhan yang selain daripada dia? Maksudnya kita nak kata apa nak? Jawapannya Allah Ta'ala sama' basarnya tidak bertakluk pada perkara yang mustahil. Pasal mustahil ni tidak maujud, tidak wujud, tak ada. Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Benda tak ada, kan? Tengok lagu mana benda tak ada. Benda ada tu tengoklah, boleh tengoklah. Benda yang tak wujud langsung, kosong, hampa, ni benda-benda mustahil ni. Contohnya seperti kita habaq tak sat ni lah, kan? Tuhan yang selain daripada Allah. Lepas tu aduh sembah tu, itu bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Patung-patung berhala hak daripada sujud sembah tu lah, tak ni kata tidak wujud tu ada tu. Hak tu bukan Tuhan, hak tu makhluk. Patung-patung hak daripada sembah tu, berhala-berhala yang tu wujud, yang tu Allah dengar, Allah melihat, perkara tu maujud. Pada hakikatnya sungguhkah ada Tuhan selain daripada Allah? Tak ada. Patung berhala tu buatkah pihak dakwa sebagai Tuhan? Tapi adakah sebenarnya patung tu ialah Tuhan? Sebenarnya bukan Tuhan, sebenarnya makhluk. Patung-patung kayu, batu, bata, pokok apa, makhluk Allah jadikan. Itu maujud. Cerita perkara hak pada hakikat ada sungguh ke?
Tuhan selain daripada Allah ni tak ada. Mustahil dia tu ada, mustahil wujud. Maka benda tak ada. Nak dengar macam mana? Nak lihat macam mana? Kan? Itu masuk dia ke percakapan kita. Bahasa istilah kita berkatanya tidak bertakluk. Senang bang lagu tu. Kan? Tak bertakluk sama basar Allah pada perkara yang mustahil. Anak bagi Allah, anak bagi Allah ni mustahil. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak melahirkan anak. Kan? Adakah anak bagi Allah ni? Allah ni ada anak ke? Tak ada. Benda mustahil, benda hak tentu tidak, benda hak tak ada. Kan? Maka nak dengar apa? Benda tidak wujud. Kan? Contohnya itu benda mustahil. Kemudian benda-benda yang baharu ni pun ada setengah. Nanti dia akan cerita lagi macam mana maksud dia. Okey. Kenapa tidak bertakluk sifat sama dan basar Allah pada perkara yang mustahil? Sebabnya kerana makna mustahil itu, apa makna mustahil? Dulu kita mengaji dah, mala yatasawwaru fil aqli wujuduhu, kan? Ialah barang. Ini terjemahan dia tu, hak bahasa Arab kita sebut tadi. Makna mustahil ialah barang. Barang tu contohnya syirik bagi Allah, Tuhan selain dari Allah, ataupun anak bagi Allah. Tu barang tu. Contohnya macam kita sebut saat ni, yang tiada diterima pada akal, akan adanya tu barang, akan ada yakni akan sungguhnya. Jangankan kata ada, sungguh pun dah nak terima dalam hati kita tu. Tu ada sungguh. Ada ni dia ada diri dia. Kan? Jangankan kata ada diri. Perkara-perkara yang mustahil ni, hati kita nak mengaku, nak mengiyakan, nak menyungguh pun tak boleh, tak terima di akal kita. Akal kita duk fikir anak bagi Allah ni sungguh ke? Sungguh ada ke? Tak sungguh. Tak ada, kosong. Kita kata kosong lah, senang. Kan? Apa benda tak wujud? Senang bahasa, tak wujud lah. Tak ada lah. Apa tak ada, nak dengar apa? Contoh macam kita lah. Kan? Kan? Dengar tak? Dia tak ada anak lagi. Boleh tak nak dengar suara anak? Dah dengar suara anak dia ke mana? Tak ada anak apa lagi. Nak tengok ke mana? Tak beranak lagi. Tak ada, lekat perut dan perut pun lagi. Benda tak wujud, tak ada. Tapi itu bukan mustahil. Itu makhluk. Maksudnya dalam kumpulan makhluk sama ada yang akan dijadikan atau tidak akan dijadikan. Cuma nampak tak ada tu, tak diri tak ada tu. Hak mustahil, hak benda mustahil lah. Sama sekali. Tentu tak, tentu tidak, tentu tak ada. Tu benda mustahil. Baik, habis dari situ. Dan ta'aluk keduanya, yakni sama dan basar, pada wajib dan harus. Ni nak hurai lagi lah, kan, tentang maksud bertakluk sama dan basar Allah pada perkara maujudat kat saat ni, kan? Ini huraian dia. Jadi katanya al-musannif, dan bekerjalah oleh keduanya, oleh sifat sama Allah dan juga sifat basar Allah. Pertama pada yang wajib, wajibal wujud, wajibil wujud, yang mesti ada. Sebut kata mesti ada, terkena kepada Allah, zat Allah, dan juga sifat-sifat Allah, dia mesti ada. Tu wajibil wujud, dia panggil wajib ada, tentu, mesti, sungguh. Tentu sungguh adanya Tuhan,
tentu sungguh adanya sifat-sifat Tuhan seperti kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya lah. Dan baik. Dan yang kedua, dan harus, ini maujud ni. Dan yang harus itu kita lah sekalian makhluk ni. Dan harus itu mana? Yang harus ada. Kita ni bukan wajibal wujud, juga bukan mustahil wujud. Kita ni orang panggil jaizil wujud. Yang harus saja ada kita ni, kan? Nah, di sisi apa? Di apa tu, pada fikiran akal kita, kalau kita ni ada akal menerima ke tak? Terima. Boleh jadi kita ni. Kalau tak ada kita, akal kita pun setuju ke juga? Boleh juga. Sama ada atau tak ada kita ni, akal setuju, akal mengesahkan, menghukumkan, boleh diterima oleh akal kita. Itu makna harus ada. Jadi fahamlah maksud harus ada, wajib ada, mustahil ada, kan? Lagu macam mana huraian dia tu. Baik. Dengan syarat, tapi yang harus ni, perkara yang harus ni, kita lah makhluk ni. Adapun perkara yang wajib tadi tak ada syarat. Allah mendengar, Allah melihat. Dengan syarat ni, ni perkara yang harus. Allah mendengar, Allah melihat. Akan tiap-tiap yang harus ada ni bersepakai dengan ada syarat pula. Ada juga syarat. Syarat yang macam mana? Jika ada harus itu, ialah maujud. Dengan syarat perkara yang harus ada tadi, ialah telah maujud, ialah telah ada. Syaratnya ada. Pasal ada juga yang harus tetapi dia tidak maujud. Ada juga suatu benda tu dia harus ada. Dan bukan mustahil ada, bukan wajib ada, tapi yang tidak diadakan, yang belum dijadikan, serupa kita sebut tadi, kan? Dia belum ada anak lagi, anak tak ada lagi, tak wujud lagi, dalam perut pun tak ada, kan? Maka melihat atau tidakkah Allah Ta'ala akan anaknya yang tak ada lagi tu? Tak ada lah, tak melihat lah, tak mendengar lah. Ni ceritanya kalau yang memang tak wujud, memang tak ada, roh dia pun apa pun tak ada, memang tak ada lah, memang Tuhan tak berkehendak menjadikan dia, kan? Okey, sehari dia akan cerita lagi lah macam mana maksud dia. Dia kata situ, kerana setengah harus itu. Pasal apa musannif kata begitu? Sebabnya kerana ada setengah perkara yang harus, adalah juga setengah-setengah benda perkara yang harus ada tu, ialah tiada wujudnya. Tu setengah harus itu ada kalanya segi hukum benda ni harus ada, tetapi dia tidak wujud. Allah Ta'ala tidak mengkehendaki menjadikannya, maka tak ada lah dia. Tu tak wujudlah benda ni. Baik, macam mana contohnya? Seperti iman Abi Jahal dan juga Abi Lahab. Kita maklum dah, dua orang ni penentang baginda Rasulullah. Sampai kesudah kufur, syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, sampai kesudah, sampai ke mati kafir, tidak beriman kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab ni kafir lah. Yang wujudnya ialah kufur, engkar akan Allah tu Tuhan, engkar Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah. Tu yang ada dalam hati mereka dua orang ni, kan? Ada iman,
Ada ada iman. Iman ni makhluk tau. Iman ni makhluk. Dia benda yang harus. Maknanya harus ada, harus tak ada. Sekiranya Allah Ta'ala menghendaki menjadikan iman dalam hati seseorang, nescaya kita mendapat iman, diberi hidayah oleh Allah, kita pun boleh iman. Sekiranya Allah Ta'ala tidak menghendaki menjadikan iman dalam hati seseorang, nescaya tak wujudlah iman tersebut. Tak ada, Tuhan tak jadikan. Nak ada ke mana? Syarat benda ada ni kena dijadikan oleh Allah, kan? Makhluk kita ni tak ada, kosong, hampa lah. Sebab itulah kufur makhluk, iman pengakuan hati tu, hati kita mengaku Allah tu ialah Tuhan tu, kan? Hak tu pun juga ialah makhluk Allah. Allah Ta'ala jadikan, Tuhan beri kita hidayah. Antara nikmat paling besar lah nikmat iman lah, kan? Allah Ta'ala beri kita hidayah. Sekiranya Allah Ta'ala tak kurniakan hidayah kepada kita, kan, tak ada lah hidayah tu kita duk baca selalu tu, kan? Alladhi hadana lihadza, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji-pujian ialah hak milik bagi Allah, kan? Alladzi hadana lihadza, yang telah memberi hidayah, petunjuk oleh Allah kepada kita semua ni. Lihadza ay lidinil Islam, bagi ini, yakni bagi ini agama Islam. Tuhan jadikan kita ni beragama Islam, kan? Tuhan tak jadikan kita ni kufur kepada dia. Apa tu? Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Duk baca selalu dalam mukadimah kita, kan? Sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak menjadikan mengurniakan, memberikan hidayah kepada kita, wa ma kunna linahtadiya, dan tidak adalah kita sekalian ni, linahtadiya ay muhdiyina, ialah orang-orang yang mendapat hidayah Allah, laula an hadanallah, sekiranya tidak ada hidayah, tidak wujud hidayah daripada Allah kepada kita. Maksudnya hidayah tu daripada Allah, kan? Jadi cerita tajuk tu ni lah. Makhluk Allah Ta'ala lah juga antara yang dijadikan, kan, ialah hidayah. Kufur saat ni dalam diri seorang tu mengiktikadkan makhluk tu Tuhan, berkata-kata hati dah tu syirik, kufur. Makhluk Tuhan maksud dia. Jadi ada setengah perkara maujud yang didengar yang dilihat oleh Allah. Apa tu makna syaratnya? Bukan perkara maujud, maksudnya yang baharu. Baharu lain, maujud lain lah. Ada khusus, ada am, ada khusus, ada umum perkataan tu. Daripada perkara yang yang baharu, ada yang dilihat, ada yang tidak dilihat, ada yang didengar, ada yang tidak didengar. Syaratnya maujud, yang baharu tu. Kalau maujud, ia ditakluki sifat sama dan basar Allah. Kalau tidak wujud, walaupun dia tu makhluk, walaupun dia tu baharu, kan? Dia orang panggil apa dia? Selalu perkataan kita duk selalu sebut tu lah, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, tapi Allah Ta'ala mengetahui
bahwasanya mungkin ini Allah Ta'ala tidak berkehendaki mengada menjadikan dia, kan? Tak wujudlah dia. Walaupun namanya orang panggil mungkin, sah ada sah tak ada, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Lagu tu nak faham maksud, kan? Melihat akan perkara yang apa tu, akan al-hadis al-mawjud, yakni al-hadis yang baharu saat ni. Baik, habis tang situ. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqati. Baik, habislah perbahasan, perbicaraan sifat sama', sifat basar, kan? Mudah-mudahan kita faham. Kita faham, kita mengetahui, serta kita i'tiqadkan dalam hati, kan? Serta mendatangkan perasaan, kan? Allah mendengar apa yang kita kata, kan? Tak beranilah nak cakap mohong, kan? Pasal kita tahu, kita duk rasa Allah mendengar, bukan dengan cuping telinga, bukan dengan telinga mendengar Allah ni. Itu kita mengaji dah, kan? Jadi apabila kita nak bercakap, kita pastikan bercakap perkara-perkara baik saja. Jangan perkara maksiat. Kalau kita sebut perkara-perkara baik, Allah dengar perkara baik yang kita kata, balasannya pahala lah. Tu je lah maksud dia. Sebaliknya kalau perkataan maksiat yang kita duk cakap, duk mohong saja, hari-hari duk cakap mohong, kan? Duk tipu orang tu, tipu orang ni, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni, pelaga orang tu, pelaga orang ni, kan? Benda-benda haram saja. Hak kita duk rajin duk cakap, Allah dengar tak? Dengar. Pasal dia mawujud, dia ada, kan? Lah itulah benda ada, Tuhan dengar selalu. Tuhan dengar. Apa atas kita lah. Berasa berani kah nak bercakap benda maksiat ke? Tak berasa takut kah dengan Tuhan yang mendengar apa yang kita kata tu? Kan? Tuhan dengar, tak beranilah. Kan? Sebab tu kadang-kadang tu kita jangan berani sangat masa kita bercakap ni. Kan? Kena kontrol, kena hati-hati, kena berjaga. Sekejap lagi keluar kalam-kalam maksiat, sekejap lagi habis. Dosa lah kita. Jangan duk berasa supaya Tuhan tak dengar, Tuhan tak lihat, kan? Berat teruk lah kita, tak ada perasaan lagu tu. Mengaji dah sifat sama basar Allah, tapi i'tiqad saja je dalam hati, tapi tak ada rasa gerun ke dengan Tuhan yang bersifat dengan sama dengan basar tu? Tak ada rasa takut ke, kan? Dalil kita takut ni kalau bahasa jenis bercakap, bahasa jenis percakapan, tak berani nak cakap benda maksiat. Kalau bahasa jenis perbuatan lah contohnya, kan? Tak beranilah nak buat benda-benda salah, benda-benda jahat. Tu ingat Allah mendengar, Allah melihat ni, apa aku buat ni. Situ naknya, kan? Itulah natijah dia. Baik. Dan yang ketujuh, dan bermula sifat ma'ani Allah yang ketujuh daripada sifat ma'ani, ya, sebanyak 7 perkara yang dibicarakan, yang diperhalusi oleh ulama-ulama sifat, ulama usuluddin kita, ialah sifat kalamun. Ialah kalam. Baik, artinya, arti kalam berkata-kata yang tiada dengan huruf, yakni satu sifatlah, nama bagi satu sifat. Terpulanglah nak pasang makna perkata ke,
berkata-kata ke, kan, nak bagi mudah, kan, kalau kata tarik, nama bagi sifat dia hurai dengan perkata, ta'alluq bagi sifat dipanggil berkata-kata pasal nak bagi mudah. Kalau nama sifat ni dipanggil berkata-kata, ta'alluq sifat pun berkata-kata. Takut orang keliru tentang perkataan berkata-kata. Mana satu nama bagi sifat yang ada pada zat Allah? Mana satu ta'alluq bagi sifat? Tu je nak bagi mudah faham. Terjemahan dia. Lah ni cerita tentang terjemahan ya. Kan berbeza-beza lah orang menterjemahkan arti kalam. Yang pasti i'tiqad kalam ni ialah sifat Allah. Jangan duk tak pi i'tiqad sifat kalam tu. Supaya sifat-sifat Allah yang lain lah. Okey, baik. Hak nak terjemah dengan perkata, ada wajah dia, ada jalan dia. Hak terjemah dengan berkata-kata, ada wajah dia juga, kan, masing-masing kena belakang. Sehari pergi kata ni tak betul, hak ni aku seorang je betul, tidak juga, kan. Pasal kedua-duanya, kan, diterjemah dengan perkata atau diterjemah arti dengan berkata ni, tujuan kedua-dua terjemahan ini sebenarnya merujuk kepada sifat yang ada pada zat Allah. Bahasa Arabnya ialah kalamun. Tu je, kan. Baik, habis tang situ, mudah saja. Jadi yang tiada dengan huruf, jadi sifat perkata Allah yang berkata-kata lah, mana kalamun nafsi dia panggil. Sifat kalam yang ada pada zat Allah. Nama bagi sifat kalam. Apabila kita sebut berkata-kata pula, dia gu dengan ta'alluq. Ta'alluq tanjizi qadim tu, lulus. Lulus. Apa tadi tanjizi qadim tu pada azali lagi. Ta'alluq tanjizi qadim ni ta'alluq bagi sifat perkata itulah, kan. Tak ada dulu, tak ada kendian, tak ada diam, tak ada suara, tak ada lafaz perkataan aneh. Yang mana yang tiada dengan huruf, sifat kalam Allah Ta'ala ni dia tidak ada huruf. Sagi pi faham kata sifat kalam Allah tu berhuruf. Tidak, kan. Huruf-huruf tu makhluk. Huruf-huruf lafaz-lafaz lah, itu makhluk. Ni cerita tajuk sifat. Sifat Allah tak ada huruf, tak ada suara, kan. Ada berkhilaf-khilaf lah pendapat. Setengah, kan, Al-Quran ni berbeza dengan semasa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi kita Muhammad ketika Mi'raj ke langit, kan. Ada mengatakan Allah Ta'ala qaul apa ni, Allah Ta'ala menjadikan huruf suara tu di udara, lalu didengar oleh Nabi kita Muhammad, didengar oleh Nabi Musa. Al-Quran yang diambil oleh malaikat Jibril di Lauh Mahfuz ialah kalam Allah, yang Allah Ta'ala menjadikan ayat-ayat Al-Quran contohnya yang berbahasa Arab tu tadi, ada dijadikan di Lauh Mahfuz. Malaikat Jibril pun ambil, kan, huraian dia panjang lagi. Bukan huruf tu, hatu makhluk, kena ingat tu. Jangan pisabik pula. Jangan pisabik pula Allah Ta'ala bercakap-cakap, mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf. Bukan lagu tu maksud dia. Supaya kita ni, kita ada kalamun nafsi. Ikutlah kalamun nafsi ni, kan, ada kata dalam hati, kan, sifat tu,
kan, ada katanya di apa orang panggil di peti suara, kan, itu kalamul lafzi. Nah kalamun nafsi katanya ada duduk di dalam hati. Nah lidah bercakap menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Tak apalah hak tu, kan. Atau ada huruf ada suara tak? Tak ada kita pun, kan. Kemudian ada habuan bagi apa orang panggil kalam lafzi, berlafaz, kan. Kita mau melafazkan perkataan, mengeluarkan suara. Dalam suara tersebut terkandung huruf-huruf. Ada huruf alif, huruf ba, a, b, c lah, apa, bertitik, berbaris, kan. Ada dulu, ada perkataan yang dulu, ada perkataan yang kemudian, kan. Atau pulang lah, kan, keluarnya daripada makhraj huruf kita ni, kan. Ada hujung lidah, pangkal lidah, halqumnya, dadanya, itu makharijal huruf, kan. Tempat-tempat terbit keluar huruf daripada kita makhluk. Jangan pergi samakan Tuhan macam tu. Kan kita duk mengaji dah mukhalafatuhu lil hawadis. Hati-hati. Dan jangan pula kita pergi faham Allah Ta'ala berfirman, kan. Maka kita duk faham kata Allah berkata-kata macam kita. Allah bercakap-cakap, mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi perkataan, berhuruf dan macam-macam lah hak habuan makhluk ni. Dak musannif habaq hawai lagi kalam Allah Ta'ala ni, apa dia, tiada dengan huruf. Faham situ dulu. Saya lagi takut kita pergi faham Tuhan cakap macam kita bercakap. Tidak, bukan lagu tu. Sifat kalamun nafsi Allah tak ada huruf, tak ada kendian. Di sisi ulama-ulamanya Allah Ta'ala menjadikan huruf-huruf, lalu didengar huruf-huruf tersebut oleh Nabi, oleh Rasul. Baik, tak apalah. Nanti dia akan cerita sikit-sikit lagi. Sebab tu juga bahasa, ya memang, kan, lidah Nabi kita Muhammad bahasanya Arab. Maka bahasa ayat-ayat Al-Quran ialah bahasa Arab, kan. Yang tu makhluk, itu bukan qadim. Bukan maksud dia Allah Ta'ala, bukan maksud Allah berkata-kata, Allah berfirman tu maksudnya Allah bercakap macam kita, keluar bahasa Arab. Nabi Muhammad dengar bahasa Arab, bukan macam tu. Takut kita pergi faham macam tu. Sebenarnya tidak. Hati-hati nak memahami maksud dia, kan. Sebab perbicaraan sifat kalam ni rumit sungguh berbanding dengan sifat-sifat Allah yang lain. Payah silap faham sat lagi. Pisabik kita dah serupakan Tuhan dengan kita sat lagi. Kan kita dah belajar, kan, zat Allah, sifat-sifat Allah tak serupa dengan kita. Apa yang nampak serupa dak lah, bukan dah. Allah Ta'ala tidak begitulah. Baik. Nabi Musa bahasa dia pula Ibrani, kitab Taurat dia, kan. Masing-masing nabi-nabi Tuhan jadikan, kan. Kalamul lafzi dia panggil, kalam yang berlafaz, kan. Bukan Tuhan melafaz ada lidah, ada mulut macam kita. Pergi faham macam tu penat lah. Kalau gitu dia kita kira ni masih tak faham lagi. Kan. Tu pergi kata Tuhan ada mulut, Tuhan ada lidah, ada huruf tu ada kala keluarnya daripada hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, keluar kut dada kita, kan. Ada keluar angin pula, ada suara, ada bahasa Arab lah, bahasa apa. Kalamun nafsi tak ada macam tu. Kalam sifat perkata Allah tak ada macam tu. Hak tu sat lagi sabit dah Tuhan serupa dengan kita sat lagi. Kau silap-silap tak tahu cara sat lagi. Baik. Lepas tu dan tiada dengan suara. Ni. Ada suara tak pada zat Allah? Tak ada. Ini semua apa tadi? Huruf, suara,
bunyi terbitlah huruf alif, huruf ba, huruf A, B, C ke apa ke. Lepas tu suara ini dipanggil kalamul lafzi bagi makhluk. Hak kita duk cakap, ya ada suara, ia ada huruf. Tapi Tuhan cakap macam kita ke? Tidak. Dok, itu sifat perkata Allah Ta'ala. Baik. Dan ta'aluk, nanti esok depan lagi dia akan cerita lagi, dia akan bahas tajuk bahasa lah, macam mana lah. Dan ta'aluklah ia kalam. Baik, nak cerita, nak sebut nama bagi ta'aluk. Berta'aluk sifat kalam Allah dengan barang, dengan perkara yang ta'aluk dengan dia, dengan barang oleh ilmu. Apa dia muta'alak, tempat ta'aluk bagi sifat ilmu hari itu? 3 perkara. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang harus tu ilmu. Kita mengaji dah ni semua ni, jangan buat lupa boleh lah. Cuti lama-lama pun tak apalah, mutalaah kitab tu sama. Ngaji duk belek kitab kan. Sehari duk mengaji nak kena cerita 4-5 kali ulang benda yang sama kan. Kalau tak habaq tentu tak faham, tak ulang balik sudah tak faham lah. Payah lagu tu je kan. Baik, apa dia? Barang yang bertakluk dengan dia oleh ilmu ni, daripada sekalian ta'aluknya tu ilmu. Daripada ni nak bayan, orang panggil, nak terangkan maksud barang yang ditakluki dengan dia oleh sifat ilmu. Apa dia? Daripada semua sekalian tu, ke semua ta'aluk kerjanya, kerja bagi sifat ilmu. Sifat ilmu ni ada kerja dia. Dia bekerja pada benda apa? Baiklah, tak apalah, tolong habaqlah. Apa dia sekalian ta'aluknya? Iaitu sekalian ta'aluknya. Pertama, yang wajib. Lagu anak sebut tadi. Yang pertama, barang yang wajib. Ni terkena kepada zat Allah dan juga zat dan juga sifat-sifat dia. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala berfirman, Anallah, di azali lagi, ta'aluk tanjizi qadim lagi kan, aku ni ialah Allah. Dan bertakluk itu hak kita nantilah. Kalau tarik hak kita duk mengaji kitab-kitab belah Patani itu, dia kupas pula kepada 4 perbicaraan dia kan. Kitab yang tidak tarik Patani ini dia biasa aja kan, tapi dia campurlah sifat dengan takluk bagi sifat. Baik. Yang kedua, dan sekalian yang harus. Dan perkara-perkara yang harus, cuma nama kerja tak sama, tempat kerja dia sama, tapi kerja yang dia buat lain. Kawan ni kerja kilang yang sama, tempat kerja sama, tapi kerja dia bahagian untuk pusing nat ya. Kawan ni kerja dia kan buka nat, bukan nak serupa, atau ikutlah kerja lain. Tapi tempat kerja sama, kilang yang sama kan. Hak ni kerja dia bahagian, hang kerja hanya buat pasang tayar aja. Hak kawan ni kerja dia bahagian buat pasang enjin ya. Nak pasang kereta, buat kereta kan. Orang yang lain-lain kerja tak sama, tapi tempat kerja tu sama. Benda yang sama, kereta juga. Okey. Contoh lebih kurang macam tu lah maksud nak faham kan. Berbezanya kalau kata sifat ilmu, nama ta'aluk dia inkishaf, nama kerjanya ialah inkishaf, nama kerja sifat kalam ni ialah dilalah. Baik, tak apalah. Dan yang terakhir, dan sekalian yang mustahil. Nanti dia akan ceritalah, dia akan hurai lagi. Inilah 3 perkara dipanggil tempat takluk bagi sifat kalam Allah. Kerjanya
dilalah, menunjuk. Kan kalamun lafzi menunjuk di atas adanya kalamun nafsi. Kan dia tunjuk apa yang ditunjuk oleh sifat kalamun nafsi. Macam mana tu nantilah. Kan insya-Allah lah kita akan sampai tajuk dia nanti. Baik, kita berhenti di situ. Qala al-musannif, dan makna kalam baru nak hurai balik ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. Wallahu